Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini sambungan pada tajuk yang ke-112 dengan bersedih selama anda memahami Islam. Pada tajuk kecilnya, sendi-sendi kebahagiaan. Sendi itu adalah hati yang selalu bersyukur, lidah yang selalu berzikir, dan diri yang sentiasa bersabar. Syukur, zikir dan sabar, di dalamnya terdapat kebahagiaan dan pahala. Seandainya saya menghimpunkan ilmu para ulama, hikmah para bijak bestari, dan syair para penyair mengenai kebahagiaan ini, nescaya anda akan menemui ketiga-tiga kata tadi: syukur, zikir dan sabar. Seterusnya, anda tinggal menanamkannya dalam hati dengan niat yang tulus untuk merasakannya, mendalaminya, mencarinya dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan ketiganya. Firmanullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Man atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba adalah menyembunyikan rahsia dirinya dan mengatur semua urusannya dengan baik. Disebutkan bahawa terdapat seorang badui yang mendapat kepercayaan untuk menyembunyikan sebuah rahsia dengan imbalan 10 dinar. Namun dia merasa sukar menjaga amanah tersebut. Lalu dia pergi menemui pemilik dinar, mengembalikan dinar itu agar dia terlepas daripada tugasnya. Kesimpulannya, menyembunyikan rahsia memerlukan ketahanan, kesabaran dan tekad yang kuat. Firmanullah Ta'ala, La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Menjaga rahsia terasa begitu susah kerana salah satu titik terlemah yang ada pada manusia ialah menyingkap lembaran-lembaran kehidupannya kepada manusia, menyebarkan rahsia-rahsia hidupnya kepada mereka. Kecenderungan ini sudah menjadi penyakit yang berlanjutan dalam hidupan manusia, kerana jiwa manusia mempunyai kecenderungan untuk memindahkan satu berita kepada yang lainnya. Orang yang tidak boleh menjaga rahsianya, suatu hari nanti akan menyesal dan bersedih atas apa yang telah dilakukannya. Al-Jahiz memiliki kata-kata yang sangat indah dalam kumpulan risalah sastranya berkenaan dengan menjaga rahsia ini. Oleh itu saya anjurkan kepada para pembaca untuk merujuk ke tulisan-tulisannya. Dalam Al-Quran disebut, wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, jangan sekali-kali menceritakan hal kalian kepada seorang pun. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 19. Inilah yang dijadikan dasar hukum penting menyimpang rahsia. Peribahasa Arab mengatakan, menyimpang rahsia bagaikan mencekik leher. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang hendak disampaikan oleh pengarang kita dalam tajuk besar yang telah kita berikan mukaddimah pada semalam. Kita tak akan bersedih kalau kita faham Islam, kerana dalam Islam itu ada panduan-panduan, dalam Islam itu ada garis panduan yang memimpin hidup kita. Dalam apapun situasi yang menghimpit kita, Islam memberikan jalan keluar. Islam mengajar kepada kita sesuatu yang tak pernah diajar kepada manusia, kerana ia datang daripada agama Allah. Kerana itu bila Bilal bin Rabah
ditekan. Ammar bin Yasir juga ditekan, ditindas, dizalimi, sampai ke satu peringkat yang tidak tertanggung oleh mana-mana manusia. Maka Islam memberikan jalan keluar untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang kafir dalam keadaan menyimpan keimanan dalam hati. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu tenang dengan iman. Jadi pengarang kita hendak menyebut bahawa dalam Islam ini ada 3 perkara utama dalam memberikan kebahagiaan kepada kita, iaitu 3 sendi yang penting. Pertama, syukur. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, sabar. Hidup kita, tuan-tuan, tak boleh lari daripada syukur dan sabar. Namun bagi menguatkan syukur dan sabar itu, mestilah berzikir. Kita kata, saya nak jadi manusia yang bersyukur sebab Allah dah berikan kepada saya kelengkapan hidup, isteri, anak-anak, pekerjaan yang baik. Tapi apakah kita mampu mempertahankan syukur kita dalam tempoh yang panjang? Kerana kita hidup dalam persaingan dengan manusia. Kita bimbang nanti-nanti waktu kita melihat manusia yang lain, syukur itu berkurangan. Saya sekarang ada anak 3, tengok orang lain anak 4, saya mula rasa hilang syukur. Saya dahulu kerjanya sekian, kawan saya kerjanya lebih tinggi pada saya, maka hilang syukur. Kerana itu bagi memantapkan, mempertingkatkan syukur, perlu ada satu bajanya, yakni zikrullah, zikir pada Allah. Dengan berterusan kita berzikir pada Allah, ada 2 sifat yang merupakan sendi kebahagiaan kita ini akan terus berkembang subur, syukur dan sabar. Dalam hidup kita, wa imma kita akan dilimpahi dengan nikmat ataupun kita akan dilimpahi dengan ujian. Ada orang kata, ustaz, sepanjang saya hidup sentiasa diuji dengan pelbagai. Hidupnya tak semudah orang lain. Orang lain mungkin untuk dapat duit, pejam mata dapat duit. Dia bersengkam mata baru dapat. Orang lain dengan mudah boleh pergi ke sekolah. Dia nak ke sekolah terpaksa, struggle. Orang lain dengan mudah mendapat zuriat. Tapi dia nak dapat zuriat bukan main struggle. Orang lain dengan mudah mendapat pangkat. Dia nak dapat pangkat bukan main struggle. Orang lain dengan mudah dapat tauliah. Tauliah ngajar. Dia bukan main susah nak dapat tauliah. Maka datang ujian-ujian ini sebagai satu bentuk kehidupan kita. Namun Allah ikatkan syukur dan sabar tadi dengan satu ikatan yang kuat, namanya zikir. Sebab itu kalau kita buka dalam hadis-hadis Nabi, betapa banyak zikir-zikir yang Nabi ajar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Zikir-zikir yang Rasulullah ajar dalam memperoleh segala kenikmatan hidup. Waktu kita dituruni hujan, kita bersyukurlah, kita berkata Allahumma sayyibna fi'ah. Ya Allah, hujan yang berkat. Waktu mana kita mendapat zuriat yang baik, kita sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan waktu mana kita diuji dengan apa yang kita tak kehendaki, kita akan berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghis, wala takil ila nafsi tarfat ainin, asik sya'ni kullahu, wala takil ila nafsi tarfat ainin. Kita kata, wahai Tuhan yang hidup, lagi berdiri dengan sendirinya, hanya kepadamu aku mohon pertolongan, aku mohon perlindungan. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikikan seluruh urusanku dan jangan biarkan aku kepada orang lain walau sekelip mata. Jadi zikir-zikir yang banyak ini perlu kita jadikan sebagai suatu kebiasaan sebagaimana makan dan minum. Tidak perlu diberitahu pukul berapa kita kena makan. Waktu mana kita lapar, kita sudah bersedia untuk mencari makanan. Maka zikir menguatkan sabar dan menguatkan syukur. Jadi seorang tidak boleh berkata, saya akan sabar, saya akan syukur. Lalu kita tanya kepadanya, apa yang menguatkannya? Apa yang kamu boleh jamin bahawa kamu mampu berzikir dengan tempoh yang panjang? Jadi kalau apa yang mampu memberi jaminan bahawa kamu mampu boleh bersabar dan tempoh yang panjang? Ada orang, dia mungkin sabar 3 hari. Hari keempat dia tak boleh sabar. Ada orang dia boleh bersyukur dalam tempoh beberapa tahun. Masuk tahun berikutnya dia tak boleh bersyukur. Maka zikirlah ubat. Jadi inilah sendi kebahagiaan yang penting untuk kita menjadikan resepi kehidupan kita. Dan di antara perkara yang juga membahagiakan kita ialah menjaga rahsia. Tuan-tuan, kita ada kelemahan, ada kekurangan. Maka perkara yang perlu kita utamakan ialah tidak semua perkara kita boleh beritahu orang.
Apa yang kita lakukan ialah menyusun kehidupan kita dengan baik. Ada orang yang mulutnya setiap ingin menceritakan tentang dirinya. Dia silap. Setiap kali dia menceritakan tentang dirinya kepada orang lain, dia akan bertambah lemah. Tak semua benda kita boleh berkongsi dengan manusia. Rahsia bukan satu perkara yang boleh dikongsi. Kerana manusia dengan mudah bertukar menjadi musuh kita dan menggunakan rahsia kita untuk kembali menghentam kita. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya hidup ini dalam hal-hal tertentu berahsia, melainkan kepada orang-orang yang punya sifat-sifat yang baik. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Allah Yaqub memberitahu kepada Nabi Yusuf, jangan cerita mimpi dia pada sesiapa pun. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Jangan kamu cerita pada siapa-siapa daripada kalangan adik-beradik kamu. Nanti mereka akan melakukan penganiayaan pada kamu. Persoalan yang ditekankan di sini, kalau kita nak hidup bahagia, jaga kerahsiaan diri kita. Atur kita elok-elok. Kalaupun kita tak berpuas hati dengan sesuatu, simpan rahsia tadi. Kalaupun kita rasa tak cukup dengan apa kita dapat, simpan rahsia tadi. Dan susun strategi perbuatan yang mampu kita dapat mengambil apa yang kita rasa kurang. Maka jangan apa yang kita rasa dalam hati kita nak cerita pada semua orang. Kerana tidak semua orang kuat menjaga rahsia. Pernah seorang Arab Badui diminta jaga satu rahsia dan diupah dengan 10 keping emas. Dia tak mampu dipulangkan balik duit. Tuan-tuan, dalam Islam kita sebut tentang kerahsiaan. Rahsia pertama yang kita perlu jaga ialah rahsia diri kita. Jangan adahkan keaiban kita. Kalau kita dahulu pernah mencuri, pernah merompak, pernah minum arak, pernah berzina, pernah rasuah, tak perlu kita beritahu. Kalau kita beritahu, hukumnya berdosa. Apakah Ustaz, kita kan kena cakap benar? Tak, ini mengaibkan. Dan Nabi SAW menyebut di antara dosa besar itu, bila seorang Allah telah menyembunyikan rahsianya, dia sendiri yang beritahu. Padahal tak ada orang tahu, dia beritahu. Dulu saya ini minum arak, saya ini berjudi, saya ini sekian-sekian. Tak perlu beritahu. Apatah lagi tujuan beritahu tadi untuk berbangga. Walau Allah dah tutup keaiban. Kalau sekiranya dia memberitahu dengan tujuan penyelesaian, Ustaz, dahulu saya ada makan babi lah, contoh. Macam mana saya nak samak mulut saya, sertu mulut saya? Hukum. Ustaz, dahulu saya pernah lah rasuah, macam mana saya nak baiki balik, nak kembalikan balik duit tersebut? Jadi kalau kita menceritakan keaiban kita untuk bertanyakan fatwa, maka ini dibenarkan. Tapi kalau cerita saja-saja, maka perbuatan ini adalah diharamkan. Kenapa? Kerana mendah keaiban sendiri. Dan sebagai rahsia juga ialah rahsia sahabat kita. Kita kadang-kadang berkawan, kawan kita cerita macam-macam. Dia cerita mungkin berkait dengan dia dulu sekolah dan sebagainya. Maka apa yang diceritakan itu rahsia. Walaupun dia tak kata ini rahsia tau, jangan cakap kat orang, jangan. Sebab itu kata Nabi SAW, "Iza haddatha ar-rajul al-haditha summa al-tafata fahiya anat." Bila seorang bercakap dengan kamu satu percakapan, kemudian dia berpaling, tahuilah dia amanah yang perlu kamu jaga. Jadi kalau kita berdua, saya bercakap, saya kata saya ni tak suka orang tu, contohlah, saya tak puas hati dengan dia. Kita pula yang dengar ni, kita pun cerita, mak dia kata dia tak puas hati kat awak. Kita jadi batu api. Padahal dia cuma cerita kat kita, kita diam sudah. Kita patut menjaga rahsia dia. Kadang-kadang waktu tu dia bercakap, mungkin dia bergurau. Kadang-kadang dia bercakap, dia benci tapi taklah serius, biasa je. Tapi kita tolong beritahu, kita pecah rahsia. Tuan-tuan, ini bukan isu berbohong atau tidak. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan, yang lemah pemahamannya. Dia tak reti nak beza antara bohong dengan menyimpang rahsia. Sebab kerana dia tidak mengetahui, tak membaca sejarah yang berlaku kepada para Nabi SAW sehinggalah kepada umat Islam. Betapa penting kerahsiaan ini, sehingga kerahsiaan ini menjadi amanah yang perlu kita laksanakan. Bukan berdosa kalau kita bocorkan rahsia, apatah lagi boleh membawa mudarat kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau orang kerja polis, dia ada akta polis, dia akan simpan rahsia. Orang jadi menteri, dia akan sumpah, dinamakan sumpah rahsia. Bahawa dia tak akan beritahu tertentu, perkara tertentu kepada sesiapa pun. Even pada isteri dan anak-anak. Semua orang ada akta rahsia.
Bukanlah kita katakan, oh, akta rahsia ini apakah menghalang orang bercakap benar. Bukan, yang besar. Sebab itu saya dah sebut, tidak semua perkara benar itu bagus. Tidak semua. Dan kali yang benar itu memberi mudarat. Dan kita perlu menahan perkataan itu dengan maksud menyimpang rahsia. Umpama sebuah negara menceritakan kelemahan kekuatan tenteranya. Dia tak boleh kata ini sebab saya pemimpin yang berintegriti, saya cakap benar. Negara kita kapal selam tak ada. Negara kita kapal terbang tak boleh nak terbang. Boleh separuh jalan mati. Apakah itu bercakap benar yang dipuji? Bukan kita katakan ini menjatuhkan maruah. Bukan membongkarkan rahsia negara. Dan sama juga perkara-perkara yang lain. Dalam hal-hal yang tertentu. Bila mana seorang abid sedang beribadat, lalu seorang budak tu belajar dengan dia. Cerita yang masyhur yang disebut Ashabul Ukhdud. Maka gurunya berkata, apa pun berlaku kepada kamu, jangan cerita dengan aku. Rahsia. Kamu bertemu dengan aku, kamu belajar dengan aku, rahsia. Hatta bila mana dia datang lewat kepada pendeta ataupun tuan guru tadi. Dan dia cerita, tuan guru, saya ada masalah. Sebab saya belajar dengan tukang sihir. Bila saya belajar dengan tuan guru, jadi saya lambat. Ahli sihir marah saya, kenapa datang lambat? Maka dia hukum saya. Kemudian dia pun panjangkan waktu belajar. Lalu bila saya balik rumah pula, lewat mak saya pula pukul. Habis macam mana ni? Sebab saya belajar dengan tuan guru, saya jadi masalah ni. Tok guru tu kata, sekiranya kamu lambat waktu belajar dengan tukang sihir, katakan ibumu memberi kerja yang banyak sehingga kamu lambat. Dan sekiranya ibumu memarahi kamu kerana lambat, beritahu ahli sihir itu bagi kerja banyak. Contoh ini disebut dalam hadis. Kisah yang masyhur. Apakah budak ini yang disebut gulam dalam hadis Muslim sebagai pembohong? Tidak ada pun orang kata bohong. Bahkan budak ini budak terpuji. Kerana dia menjaga tok guru dia. Supaya tuan gurunya tidak diketahui tempat persembunyiannya lalu dikenakan hukuman. Apatah lagi pemimpin yang zalim yang inginkan kejahatan kepada setiap pada pendakwah. Akhirnya tuan-tuan lihat kisah ini yang sabit dalam hadis Muslim dan kita baca dalam suratul Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud, iaitu pemuda yang beriman yang belajar seorang tuan guru yang bersembunyi dalam gua. Tok guru ni tak boleh orang tahu dia. Maka dia sembunyi dan dia beri syarat, jangan beritahu orang kamu belajar dengan aku, melainkan dalam keadaan terpaksa. Boleh elak-elak. Tetapi ini namanya kerahsiaan. Sebab disebut dalam hadis, inna min a'zamil amanati inda Allah yawmal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Dan di antara perkara yang amanah juga, tadi kita sebut menjaga rahsia diri sendiri. Jangan ceritakan aiban kita. Jangan cerita masa depan kita yang dulu yang kita katakan kusam ataupun yang teruk. Jangan cerita. Yang kedua saya sebut, jangan menceritakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang-orang yang beri kebaikan kepada kita. Jangan, kita dah bawa kisah Ashabul Ukhdud. Yang ketiga dalam masalah rumah tangga. Rumah tangga ni kerahsiaan. Jangan cerita pada orang luar tentang kelemahan isteri kita atau kelemahan suami kita. Bahkan Nabi SAW menyatakan, di antara amanah yang besar yang perlu dijaga ialah suami dan isteri. Bila seorang suami, dia menggauli isterinya, lalu menceritakan tentang kelemahan isterinya, atau isterinya menggauli suaminya dan menceritakan keburukan suaminya, mendedahkannya, maka dia akan menanggung akibat yang besar di hari kiamat kelak. Sebab itu kita tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fasalihatu qanitatin hafizat, dan wanita-wanita yang salihah itu yang sentiasa tunduk khusyuk dalam ibadat, hafizatul lil ghaib bima hafizallah, sentiasa menjaga rahsia rumah tangga. Tak boleh kalau orang tanya macam mana suami awak, okey, suami saya tak boleh harap, suami saya ni pemalas, suami saya tidur kuat, dengkurnya satu tamang dengar. Allah kata perempuan yang soleh itu fal hafizatu lil ghaib, menyimpan rahsia keluarga. Sama juga suami, macam mana isteri awak? Oh, isteri saya dia cuma tahu makan, dia tak reti nak buat kerja, pemalas, anak manja, dia ni tak boleh buat kerja, tegur sikit menangis, meleleh air mata dengan air hidung sekali. Tetapi ini perbuatan yang tak bertanggungjawab. Apa gunanya kita mengambil akad nikah
Ia bukan sekadar menghalalkan hubungan kita, tetapi ia memberi maksud, aku janji untuk kita jaga dia, menjaga rahsia. Apa nilai kita suami lalu memburukkan isteri? Apa nilai dia? Dan apa nilai seorang isteri memburukkan suaminya? Nabi Allah Ibrahim, waktu mana dia pulang ke Mekah daripada Palestin, nak jumpa anaknya Ismail AS, maka kebetulan Nabi Ismail tak ada, isterinya ada. Lalu kata Ibrahim, bagaimana kehidupanmu? Lalu kata isteri, hidup susah lah, makan susah, semua susah. Dia cerita benda-benda sukar. Lalu kata Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salamku dan beritahu kepadanya, tukarkan bendul pintunya. Tukarlah bendul pintu. Lalu Ismail pun pulang alaihissalam. Ismail dapat mencium ni bau ayahnya Ibrahim. Lalu kata Ismail, apakah ada orang datang ke rumah kita? Jawab isterinya, ada. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bertanya tentang kehidupan kita. Aku kata susah lah. Memang susah hidup. Kadang-kadang tak makan nasi, kadang-kadang tak makan ikan, kadang-kadang cerita susah. Dan dia cakap apa? Dia cakap tukar bendul pintu. Lalu kata Ismail, itu ayahku. Dia menyuruhku menceraikanmu. Kenapa? Ternyata isteri ini tak boleh menyimpan rahsia. Ya, walau susah sekalipun, jangan cerita ke orang. Ustaz, ni kita cakap benar. Saya ni dari kecil tak pernah diajar cakap bohong. Itu bukan benar, itu bahlul. Kita tak sebut benar kalau boleh merosakkan rumah tangga, boleh merosakkan orang lain, bukan merosakkan kebaikan yang dibina bersama. Atas nama kita kata, saya tak pernah diajar cakap bohong. Saya kata, kamu bahlul. Kamu tak tahu tentang bagaimana ruh maqasid yang diajar. Sejarah yang banyak, kisah Nabi-Nabi, kisah orang soleh. Lalu Ismail menceraikan isterinya. Nabi Allah Ibrahim AS datang untuk tahun berikutnya dan melihat perempuan lain. Dia bertanya, mana suamimu? Maka jawabnya, suami saya bekerja. Bagaimana kehidupanmu? Alhamdulillah, semua okey, baik, cukup bahagia. Lalu kata Ibrahim, sampaikan salam pada suamimu dan beritahu kepadanya, tetapkan pintumu, bendul pintumu. Lalu Ismail pulang, lalu berkata, apakah ada yang datang ke rumah? Jawabnya, ada. Apa yang dikatakan? Dia bertanya tentang kehidupan. Apa kamu jawab? Aku kata okey, hidup sihat, bahagia. Lalu dia kata, tetapkan pintu. Lalu kata Ismail, itu isteriku, itu ialah ayahku Ibrahim. Dia menyuruh aku menjagamu. Tuan-tuan lihat bagaimana penting rahsia. Sebab itu kita kena bezakan antara bercakap benar dengan menjaga rahsia. Menjaga rahsia ini adalah satu amanah yang besar. Khususnya bila kita mengetahui dengan membocorkannya boleh beri mudarat kepada sesiapa pun. Dan khususnya sesudah kita diberi kepercayaan. Kalau kita ni tak termasuk dalam kelompok terpercaya, tak apa, kita diberi kepercayaan. Orang percaya kita lalu kita khianat, maka ini suatu pengkhianatan yang besar. Yang menjadikan kita tak kita ambil satu ayat dalam surah At-Tahrim. Ayat yang ke-10. Allah Taala berfirman, "Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina fakhanatahuma." Kanata tahta 'abdina min ibadina salihaini fakhanatahuma. Kata Allah beri perbandingan contoh orang kafir. Maksudnya orang yang memang tak erti bersyukur. Iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kedua-dua isteri ini, dia dididik, dia berada bersama dengan dua suami yang baik. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, dua-dua ni Nabi. Isteri yang patut menjadi orang kepercayaan. Allah Ta'ala kata, kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma. Tapi kedua-dua isteri ini mengkhianati suami dia. Tuan-tuan, kita ada istilah khianat. Apa maksud khianat? Khianat seseorang percaya kita supaya menyimpan rahsia lalu kita bocorkannya. Ini khianat. Kita jangan beri alasan ini sebab saya cakap benar. Tak, ini khianat. Khianat yang tidak mungkin dimaafkan semudah itu. Apa cerita, kata ulama tafsir, apakah dia kufur isteri Nabi Nuh dan kufur isteri Nabi Lut? Tuan-tuan tahu Nabi Lut ni dia berkahwin dengan isteri dia. Nabi Lut tak akan kahwin dengan perempuan kafir. Pasti isterinya ini beriman. Demikian juga Nabi Nuh AS tak akan berkahwin dengan perempuan kafir. Tapi bagaimana Allah menyebut mereka kafir?
Kafir mereka kerana mereka mengkhianati. Tak bersyukur dengan apa? Tak bersyukur dengan kelebihan mereka menjadi isteri Nabi Allah Lut dan Nabi Allah Nuh. Tak nampak kedudukan tu. Tuan-tuan, kalaulah isteri boleh khianat suami, sementara yang lain. Sementara setakat anak murid lagi mudah khianat. Kalau ini Nabi pun dikhianati, walau Nabi ni maksum terpelihara. Maka kita jangan rasa pelik kalau ada orang yang pernah belajar dengan seorang guru lalu mengkhianati gurunya. Itu benda biasa. Yang penting tuan-tuan ambil pelajaran, jangan jadi kita jangan jadi pengkhianat tu. Lalu kata ulama tafsir, Nabi Allah Nuh AS bila ada seorang beriman lalu jumpa Nabi Nuh, lalu isterinya akan bocorkan rahsia dan beritahu kepada pembesar-pembesar dah ada seorang beriman. Itu khianat isteri Nabi Nuh. Sehingga bila mana datangnya bala banjir besar, isteri ditenggelamkan. Isteri Nabi Lut pula, bila mana ada seorang datang bertemu Nabi Lut untuk beriman ataupun untuk mendengar nasihat Nabi Lut AS, untuk mendengar ceramah Nabi Lut, lalu isterinya akan bocor rahsia bahawa ada lelaki yang jumpa. Diberitahu kepada kelompok-kelompok gay, kelompok-kelompok lesbian, lalu mereka menangkap orang ni lalu diliwatnya dan kita katakan homoseks. Macam tu dia cara khianat. Isteri dia bocor maklumat. Jadi tuan-tuan, cerita orang bocor maklumat. Kalau isteri boleh bocor maklumat suami, maka kita jangan hairanlah kalau kalangan orang-orang yang suka bocorkan maklumat. Jadi sebab tu saya katakan bezakan antara bercakap benar dengan khianat. Bercakap benar pada tempat dia. Manakala khianat, bila mana kita diminta menyimpan rahsia, bila kita diberi kepercayaan menjaga rahsia, lalu kita membocorkannya atas nama kita kata cakap benar, maka ini khianat. Kalau tuan cakap bohong, itu tak panggil khianat, itu bohong. Tuan-tuan cakap benar sesudah tuan-tuan diberi kepercayaan, jangan cerita benda ni ke orang. Tuan-tuan cerita juga. Tuan-tuan kata saya cakap benar. Tak, ini khianat. Khianat yang menghilangkan kepercayaan orang. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, kisah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah, suatu hari Nabi SAW, Fatimah mengunjungi Rasulullah SAW. Lalu baginda membisikkan sesuatu pada Fatimah. Fatimah menangis. Kemudian Fatimah ketawa. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, apa yang dibisikkan? Kata Fatimah, aku tak mungkin menyebarkan rahsia Rasulullah. Tak mungkin. Walau yang tanyanya Aisyah. Tentu Aisyah bukan sembarangan orang. Isteri Rasulullah yang disayang. Tapi bila rahsia siapa pun saya tak boleh beritahu. Lalu lama sehinggalah Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat, Aisyah tanya lagi. Sebab rahsia itu divalid selagi mana orang tu hidup. Kalau saya bagi, okey, saya ada satu rahsia, tuan-tuan jangan cerita ke orang. Tapi bila saya mati, tuan-tuan dah tak terikat dengan rahsia itu. Tuan-tuan boleh cerita rahsia tersebut. Maksud saya rahsia yang baik lah. Yang buruk-buruk janganlah. Itu mendedahkan keaiban. Kalau saya kata jangan beritahu orang tahu bahawa saya ni seorang yang begini. Saya cerita kelebihan saya, tapi saya tak naklah cerita, takut saya sombong. Saya cuma pada orang ni je. Nanti bila saya mati, terpulang dia nak sebarkan. Jadi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bila mana Rasulullah wafat, maka dia berkata pada Aisyah dan Ummul Mukminin yang lain, apakah kamu tahu apa yang Rasulullah bisikkan? Dulu aku tak boleh beritahu sebab ia rahsia. Kalau tak rahsia, masihkan Nabi berbisik. Maka kata Fatimah, Rasulullah SAW membisik kepadaku dengan berkata, kebiasaan Jibril baca Al-Quran, taulah aku ini tempoh kematianku dan kamulah yang pertama akan mengikutiku. Maka Fatimah nangis. Kata Rasulullah, aku akan mati. Dan memang patut Fatimah menangis. Dia satu-satunya anak yang masih tinggal. Dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tak ada tempat bermanja selepas suaminya melainkan Rasulullah. Kakak-kakaknya semua sudah meninggal dunia, wafat. Ibunya Khadijah wafat. Dia begitu rapat, begitu menyayangi Nabi SAW. Bukan sekadar sayang seorang umat kepada Rasul, pada Nabi, seorang anak pada ayah. Maka patutlah Fatimah menangis bila dapat tahu Rasulullah beritahu tak lama lagi aku akan mati. Dan ada pun aku ketawa, kata Fatimah, kerana baginda SAW berkata, tidakkah kamu suka nanti kamu dalam syurga menjadi ketua muslimat, ketua segala wanita dalam syurga? Maka aku tersenyum. Tetapi ini menunjukkan orang-orang kalau kita nak rasa bahagia,
Jadilah orang yang suka menyimpang rahsia. Wa imma rahsia diri kita untuk kita sibukkan dengan melakukan perkara bermanfaat, atau rahsia orang-orang lain yang bersama dengan kita. Barulah kita dianggap sahabat yang karib, sahabat yang baik. Kerana sahabat yang baik itu ialah sahabat yang menjaga rahsianya dan menjaga keaibannya. Kalau kita tengok kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik, tuan-tuan sekalian, pernah satu hari Nabi SAW membisikkan sesuatu pada Anas. Isteri Rasulullah ni tahu ada benda yang mereka tak tahu. Anas dia tahu. Anas ni khadam Rasulullah. Maka para isteri datang ke Anas. Ada Rasulullah cakap apa-apa tak? Tak boleh rahsia. Mana boleh beritahu? Kata Anas, Rasulullah dah berpesan padaku, ya bunai, uktum sirri, takum mu'minan. Jagalah rahsiaku, kamu menjadi orang beriman sebenar. Kata orang-orang yang menjaga rahsia, mereka ni orang beriman yang sebenar. Saya katakan semua undang-undang negara ada undang-undang yang bersifat rahsia. Dan kita pun kalau tuan-tuan bersahabat, tuan-tuan suka sahabat tuan-tuan simpan sebahagian rahsia tuan-tuan. Kita tak boleh terima kalau seorang menceritakan rahsia kita atas alasan saya bercakap benar. Bukan, awak khianat saya. Awak telah mengkhianati kepercayaan yang saya berikan pada awak. Lalu awak kata ini cakap benar, tak, ini khianat. Dan saya akan dakwa awak di hari akhirat kelak. Kerana awak membocorkan rahsia yang tak patut awak sebarkan. Sebab itu Rasulullah berpesan pada Anas, uktum sirri takun mu'minan. Kamu jaga rahsiaku, kamu benar-benar jadi orang beriman. Sebab itu bila isteri Nabi tanya, Anas tak boleh, ini rahsia. Satu hari Nabi SAW menyuruh Anas buat satu kerja. Lalu Anas pulang lewat ke rumahnya. Lalu ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha bertanya, kenapa balik lewat? Lalu kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku buat satu pekerjaan. Lalu kata ibu Anas, ni mak dia tanya, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala, apa dia? Lalu kata Anas, innaha sirrun, tak boleh beritahu. Lalu kata ibunya, fasfasirra Rasulillah, kalau macam tu jangan cakap ke mak, itu rahsia Nabi, jangan cakap. Tuan-tuan lihat ya mak dia, tak ada mak dia cakap, takkanlah dengan mak nak berahsia, tak ada. Mak dia pula ajar pada Anas, simpan. Kalau itu rahsia, simpan, jangan beritahu even pada mak pun. Dan sebab itu kata ulama, ahmadu judil mar'i infaq fi wujuhil birri wal bukhlu bimaktumis sir. Orang yang paling pemurah ialah orang yang menafkahkan harta pada tempatnya, pada jalan kebaikan. Dan orang kedekut yang paling baik ialah orang yang menyimpang rahsia. Kalau orang simpan rahsia ni macam kedekut, tak nak cakap, kedekut. Ini kedekut paling baik. Tuan-tuan, kedekut harta tu tak baik. Kedekut untuk beritahu rahsia itu baik. Apatah lagi saya katakan rahsia-rahsia yang boleh mendatangkan mudarat. Sebagaimana saya dah kisahkan seorang rahib tadi, zaman Nabi Isa, zaman sesudah Nabi Isa AS, mengajar pada anak muridnya, jangan beritahu kamu belajar dengan aku. Jangan kamu beritahu kamu singgah dekat aku. Nanti akan datang mudarat. Maka budak ini menjaganya. Melainkan sesudah dia dipaksa begitu teruk sehingga diancam dengan pembunuhan, barulah ditunjukkan pada gurunya. Kalau tidak, dia tak akan tunjuk. Sebab itu tuan-tuan, inilah jalan-jalan kerahsiaan. Artinya kalau kita tengok kembali apa yang disebut oleh pengarang kita, betapa penting kita ada 3 sifat tersebut tadi tentang syukur, zikir dan sabar. Kemudian dalam kehidupan peribadi kita, kita tahu bagaimana Islam mengajar kita dalam melakukan ataupun dalam kita hidup di dunia ini, biar dalam diri kita ada rahsia yang kita tak akan kongsi dengan orang. Simpanlah rahsia itu. Keaiban kita, keburukan kita, kejahatan kita, tak payah cerita orang lah, diam. Biar orang nampak kita mulia. Jangan dulu saya tegur arak Ustaz, 2 tempayang, tak payah cerita. Ustaz, dulu saya pernah rosakkan anak orang, tak payah cerita. Simpan. Saya kata tadi, dosa kita, kalau kita cerita suatu benda yang Allah dah tutup. Melainkan kalau kita nak cerita untuk bertanya hukum. Hukum hakam. Ustaz, saya dulu pernah melahirkan anak luar nikah, tapi anak tu dibeng ayah dia, macam mana kedudukan anak tu. Hukum. Dan ustaz yang bila mana ditanya fatwa, dia juga mesti menjaga rahsia. Siapa pun yang mendatangi meminta fatwa, berarti dia minta ustaz tu rahsia. Melainkan kalau dia cerita secara umum untuk pengajaran. Tapi tak sebutlah ada semek tu datang jumpa saya tanya, tak perlu. Dan antara rahsia juga ialah rahsia kita dengan sahabat. Kita bersahabat jaga. Dan di antara rahsia juga ialah rahsia kita dalam rumah tangga. Jangan kita digula-gulakan kononnya bercakap benar.
Kalau orang tanya macam mana bini kamu, mak, kita pun cerita semua buruk bini kita. Kita suami yang khianat, yang tak reti nak pelihara maruah bini kita. Lalu orang tanya pula, mak, macam mana laki kamu? Oh, laki saya teruk. Kita bukan macam Allah sebut, falhafizatu lil ghaib, yang menjaga maruah suami. Habis ustaz, kita kan kena cakap benar. Tu saya cerita, benar lah tu suami saya ni begini. Tak, ini bukan bercakap benar. Ini khianat kepada kepercayaan suami. Sebab suami ni tahu, dia tahu isteri takkan cerita ke orang, sebab tu dia pun buat macam tu. Tiba isteri dia cerita semua orang, daripada mak ayah, mak tua, cerita semua, sehingga tegang rumah tangga. Dan seterusnya ialah rahsia-rahsia yang berkait dengan maslahat negara. Maka wajib dijaga. Siapa yang beri alasan kononnya cakap benar, bagi membocorkan rahsia kelemahan negara, maka dia khianat pada negara. Sebab itu Hatib bin Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana dia mengkhianati Rasulullah, walaupun niatnya bukan nak khianat. Nabi nak serang Mekah, maka dia tolong beritahu orang Mekah Rasulullah nak serang. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, izinkan kami pancung kepala dia, munafik. Nabi kata jangan, sebab dia sama-sama dengan kita dalam peperangan Badar. Kerana Allah dah ampunkan dosa orang perang Badar. Hatib membela diri, saya buat macam ni kerana saya ada keluarga kat Mekah, tak ada orang jaga. Mereka pernah berjasa pada saya nak balas jasa. Nabi kata tak boleh, ini khianat. Walau Hatib bin Abi Balta'ah cakap benar, tapi ini membocorkan rahsia, maka ini khianat. Jadi tuan-tuan, seharusnya kita tahu tentang cakap benar dan khianat. Kita baca Ashabul Kahfi, pengarang kita sebut cerita Ashabul Kahfi. Waktu mana Ashabul Kahfi tersedar dari tidur selama 309 tahun. Lalu dihantar seorang untuk pergi ke pasar, membawa duit perak. Orang ni dia biasa ke pasar, tapi dia tidak dikenali. Sebab waktu pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tidur bersembunyi dalam gua, pemerintah itu jahat. Dia tak tahu sudah bertukar pemerintah yang beriman. Tapi walau begitu, waktu dihantar salah seorang wakil pergi beli makanan, kami lapar ni, apa pesan mereka kepada wakil ini? Wal yatalattah, berhati-hati. Wala yush'iran nabikum ahada, jangan sampai ada orang pun tahu rahsia kita. Ya, dijaga rahsia. Bukan kata tak apa, kalau orang tanya kita cakap je lah. Kita kan benar, mak ayah saya tak ajar saya cakap bohong. Maka lihat kebodohan dia, yang kononnya atas nama bercakap benar, dia mengkhianati kawan-kawan dia, saudara-saudaranya. Dia lihat pemuda Kahfi tadi, tuan-tuan, dia bawa duit tadi, maka dia pun pergi ke pasar. Bila pergi ke pasar, orang pasar terkejut sebab duit dia 300 tahun lepas. Duit ini cukup bernilai. Lalu kata penjual, kamu jumpa harta karun ke? Tak, ini duit aku. Bohong, ini harta karun. Tengok, dia sudah berusia 300 tahun. Pemuda ini mempertahankan, tak. Dia tak kata pun ini kami ramai-ramai, tak, dia tak beritahu. Akhirnya dia jumpakan dengan raja. Dapati raja itu beriman pada Allah. Maka dia aman, dia tahu raja itu tak akan datangkan mudarat. Sebab itu dia beritahu. Lalu dia berkata, kami 7 pemuda yang lari menyelamatkan akidah dalam negara yang kafir. Tapi kami heran hari ini semuanya beriman. Lalu kata raja, aku ingin bertemu. Dia kata boleh. Mereka pergi satu tempat berhampingan dengan gua. Kata lelaki ini, boleh tak awak duduk kat luar semua? Aku tidak mahu kau masuk bersamaku, nanti mereka pandang aku pengkhianat. Sedangkan mereka tak sedar raja ni beriman. Artinya khianat dengan maksud, tuan-tuan, kalau beritahu datang mudarat. Pemuda ni beritahu tak datang mudarat, raja ni nak hormat 7 lelaki ni. Tapi pemuda ni bimbang, takut dia salah tafsir oleh kawan-kawan yang tak tahu lagi cerita. Pemuda Ashabul Kahfi ni kata, tuanku duduk kat luar, saya bercakap dulu, saya beritahu dulu. Maka dia pun masuk nak beritahu, akhirnya Allah matikan mereka semuanya. Maka tidak mereka bertemu dengan raja yang beriman. Ini semua kisah-kisah yang kita bawa daripada Qurannya, daripada hadisnya, kisah-kisah bagi menunjukkan betapa penting menjaga rahsia kalau kita nak bahagia. Tuan-tuan, kalau orang dah tak percaya kita dalam bab menjaga rahsia, kita tak akan bahagia. Kita akan sentiasa berduka cita. Lepas tu belajarlah untuk menjaga rahsia. Jagalah rahsia suami kita, jagalah rahsia isteri kita, jagalah rahsia kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, jagalah rahsia guru-guru kita, jagalah rahsia orang-orang yang baik kepada kita. Kenapa? Dengan itu kita akan mendapat kebahagiaan, kesenangan. Tapi bila kita mengkhianati, takutlah suatu hari nanti kita juga dikhianati. Kalau kita mengkhianati, maka kita akan menyesal dengan perbuatan kita sendiri.
Oleh sebab itu khianat satu perkara yang dahsyat, yang besar, yang saya katakan tadi, sehingga kedua isteri Nabi Allah gambarkan mereka orang kafir. Dek besarnya khianat. Tolong bocor, beritahu rahsia Nabi Lut, rahsia dakwah Nabi Nuh, supaya dia ketahui orang-orang yang anti dakwah. Oleh sebab itu ambillah pengajaran daripada kisah-kisah mereka, dan dengan cara itu tuan-tuan, kita akan melalui kehidupan dengan bahagia. Sebab kita ada jati diri, kita ada prinsip. Bukanlah kita orang yang disentuh untuk keluarkan semua benda. Kita orang ada prinsip. Kita tahu apa yang baik untuk bercakap, apa yang baik untuk diam, apa yang baik untuk kita melakukan apa yang sesuai dengan keadaannya. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.